أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala untuk peluang kita bersama pada hari ini di depan kaca TV ataupun di depan Facebook masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kesudian dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu bermanfaat untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ramai bertanya Ustaz kat mana Ustaz, semalam tak ada, kemarin tak ada kan. Okey. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat baik. Alhamdulillah. Masya-Allah. Syukur untuk Al-Quran ni rasa seronok dapat sebahagian sama-sama dengan penonton-penonton kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kita bersama sekali lagi pada hari ini meneruskan halaman ke-213 daripada surah Yunus juzuk yang ke-11 untuk sama-sama kita melihat lagi bagaimana Allah menguatkan dalaman kita dengan panduan agar apabila kita sudah pun bergerak laju ya dalam kehidupan kita ini, masih lagi jangan disia-siakan kekuatan dalaman. Dan inilah muka surat 213 yang kita ingin lihat seringkasan ataupun sinopsisnya. Bermula daripada ayat yang ke-34 ya, apakah isi ringkas daripada ayat 34 hingga ayat 36? Penetapan adanya hari kebangkitan ya. Allah bercerita, Allah menerangkan kepada kita hari kebangkitan. Sebagaimana kita maklum, surah Yunus ataupun surah-surah Makkiyah banyak bercerita tentang hari kiamat, ketauhidan dan juga kerasulan. Dan yang keduanya pada ayat 37 hingga ayat 39, Al-Quran adalah kalamullah yang menandingi, yang mencabar kepada orang-orang Arab yang pakar dengan bahasa Arabnya. Ya, ini pada ayat 37 hingga 39 dan kemudian diikuti pada ayat yang ke-40 ya, iaitu bercerita tentang ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran yang dibawakan. Yang itu kita akan tengok pada ayat 40, 41 dan 42 sebentar nanti insya-Allah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan kongsikan di Facebook masing-masing, beritahu dulu kawan, kejutkan ya adik-adik yang cuti sekarang ini. Jom kita baca bersama ayat 34 hingga ayat 38 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadilah Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Marilah sama-sama kita dalam masa 1 jam ini kita bersama, kita hidupkan hati-hati kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim. Inilah mukjizat yang ada di depan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada penonton-penonton yang ramai yang bertanya kepada My Quran Time. Alhamdulillah mereka dapat rasa seronok sangat. Akhirnya mak saya sendiri pun pakat call kawan-kawan dia, My Quran Time dah mula bersiaran seperti biasa. Dan alhamdulillah
seronok saya tengok ramai juga yang orang kata apa resah hati bila main Quran time sekarang ni dapat bila teruskan alhamdulillah kita diuji biasalah ujian buat baik ustaz ujian kita buat baik ini alhamdulillah. Baik kita terus sebarkan kebaikan, mudah-mudahan kita dapat kebaikan, sahabat-sahabat kita juga dapat kebaikan. Kita tag pada kawan-kawan kita, keluarga kita semua insya-Allah. Baik, sama-sama kita nak meneruskan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yunus muka surat 213. Kita akan baca terlebih dahulu pada ayat yang ke-43 hingga ke ayat 34 hingga 38. Kita teruskan bacaan kita dengan tarannum ataupun maqam jiharkah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 34 hingga 38. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya memimpin bacaan kita, dan saya yakin pada tuan-tuan bila membaca bersama ni Ustaz ya, kita dapat penawar bagi hati kita ya pada setiap hari ya. Kita kena bekalkan dengan penawar pada setiap hari dengan Al-Quran, dan inilah yang Allah nyatakan ya. Nanti kita akan pergi pada hari Selasa nanti pada halaman 215 di mana Allah akan menyatakan tentang
peranan al-Quran itu sendiri dalam surah Yunus ini. Kita lihat dahulu ayat 34, katakanlah adakah di antara sekutumu yang dapat memulakan penciptaan kemudian mengulangnya? Katakanlah Allah memulakan penciptaan makhluk kemudian mengulangnya, maka bagaimana kamu dipalingkan? Jadi memulakan perbincangan kita pada hari ini menyambung apa yang kita dah belajar semalam, iaitu kalimah Tuhan ataupun ketentuan Tuhan ini adalah suatu perkara yang benar-benar hak. Hak maksudnya sesuatu yang benar akan berlaku, tidak pernah berubah. Dan dinyatakan lagi di dalam ayat yang ke-34 ini satu pertanyaan kebenaran, iaitu siapa di kalangan yang engkau syirikkan itu, sama ada berhala ataupun di kalangan orang yang disembah itu adalah manusia yang boleh memulakan penciptaan dan kemudian mengulang dia. Kalau tuan-tuan, kalau kita belajar biologi ini, kita ada sel yang ada memulakan sel dan juga nak membahagikannya dan juga mengulang peristiwa itu, perkara tersebut. Siapa yang mampu buat sedemikian? Maka sudah tentunya jawapannya apa tuan-tuan? Kalau kita tanya kepada orang yang belajar biologi, belajar sains, dia tahu bahawa ini tidak mungkin berlaku secara automatik, tetapi ia mesti ada grand design, mesti ada yang amat berkuasa untuk memulakan penciptaan ini dan juga mengulangnya. Tetapi bagi orang yang berfikir lurus, dia terima. Tetapi bagi orang yang tak berfikir lurus, Allah nyatakan fa anna tufakun, mengapa kamu ini berpaling ataupun cara berfikir itu tidak lurus, disebabkan oleh rasa bahawa tak mungkin ianya dibuat secara automatik ataupun secara rawak. Kalau secara rawak, kita rasa bahawa tuan-tuan, rasanya kalau kita fikir buku ini ataupun kitab Al-Quran ini, kita tengok ini nampak gayanya secara rawak kot, itu yang menyebabkan jadi Quran dicetak begini. Kalau ada orang yang cakap bahawa buku seperti ini tercipta secara rawak, tanpa ada orang yang menyusunnya, orang itu sebenarnya adalah orang yang tak berapa betul, tak berapa betul. Jadi ini adalah logik-logik bagaimana ketauhidan dibina dalam surah Yunus, disambung dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi Allah menyatakan, katakanlah, maksudnya ini perlu kita sampaikan pada diri kita, kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Yang pertama tentang penciptaan pada ayat 34, ayat 35 bercerita tentang hidayah kepada kebenaran. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah Allah lah yang memberi hidayah, bukan ilal haq. Tetapi kalau tuan-tuan perasan dalam ayat 35 ini, Allahu yahdi lil haq, Ustaz ya. Jadi Allah tanya may yahdi ilal haq, tapi jawapannya qulillahu yahdi lil haq. Ada beza. Sudah tu je tuan-tuan yang belajar bahasa Arab. Ilal haq ini contoh mudahnya beginilah Ustaz ya. Kalau katakan macam mana nak pergi ke Masjid Shah Alam contohnya kan. Jadi saya kata pergi daripada TV Al-Hijrah ini, terus sana ke kanan, ke kiri, nanti dapat Federal Highway, sampai sana nampak signboard itu dekat-dekatlah tu. Itu ilal haq, kepada kebenaran. Tetapi apa yang Allah cakap, kulillah yahdi lil haq. Allah memberi hidayah bukannya kepada kebenaran, tetapi dengan kebenaran. Lil haq. Maksudnya apa Ustaz ya? Bukan sekadar tunjuk kanan kiri, tetapi bawa sekali orang tersebut. Bawa sekali sampai Masjid Shah Alam. Inilah tempatnya. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita tuan-tuan, bila kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak tinggalkan kita, okey, baca Quran, kanan kiri, halal haram, tak. Bukan sekadar itu yang Allah pimpin. Allah akan pimpin perasaan kita. Allah akan pimpin cara kita berfikir. Itu yang dinyatakan di sini, afaman yahdi ilal haq, siapakah yang boleh menunjuk kepada al-haq, ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Nak bacanya pun susah Ustaz ya. Masya-Allah, betul. Memang susah ya. Dan bahagian kedua ini, siapakah yang boleh menunjukkan ilal haq? Muncul balik kepada faman yahdi ilal haq, siapa yang boleh menunjuk kepada kebenaran yang lebih patut diikuti berbanding dengan la yahdi. Okey. Jadi dalam hal ini tadi kita dah cakap Allah yahdi lil haq. Bila ditanyakan siapa yang boleh memberi hidayah ilal haq, ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia. Pasal Nabi Muhammad boleh kata okey ikut Quran,
ikut yang kanan, ikut ke kiri, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh pimpin kita tuan-tuan. Nabi Muhammad tidak boleh pimpin kita sampailah kita ke syurga, tidak. Yang boleh pimpin hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ataupun kita ikut Nabi Muhammad, kita ajar anak kita hanya boleh yahdi ilal haq, menuju saja, tunjuk kanan kiri, anaklah yang kena buat. Tetapi anak ini perlu disiapkan dengan Tuhan, jangan syirikkan Allah, maka insya-Allah Allah akan memimpin lil haq sebagaimana kita faham dalam ayat 35. Dan amal la yahiddi ini ustaz ya, sebenarnya adalah maksudnya yahiddi ini beri hidayah yang kecil. Pasal Allah nak menemplak kepada berhala ni, dia nak gerakkan diri sendiri pun tak boleh, kan? Kalau dia katakan dia diletakkan dekat tong sampah contohnya, dia nak keluar daripada tong sampah pun dia tak boleh buat, ya. Maka bila Allah menyatakan di sini, sebenarnya layak ke kalau nak sembah berhala, ataupun kalau manusia ini pun sebenarnya tak mampu kalau Allah tidak izinkan. Kalau kita dah sakit contohnya, kita tak mampu nak bergerak pun contoh, maka kita akan tahu bahawa kita nak mengikut kepada Allah ataupun nak mensyirikkan kepada manusia. Ini fama lakum kaifa tahkumun, macam mana kamu membuat keputusan sebenarnya ni, ya, nampak macam kamu ni tak berapa betul. Ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita. Apa pelajarannya? Untuk kita selalu minta Allah pimpin lil haq, dan kita akan bersama dengan orang-orang yang yahdi ilal haq. Ini daripada ayat 35. Ayat 36 Allah menyatakan wama yattabi'u, dan kebanyakan mereka, ya, hanya mengikuti sangkaan, sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk melawan kebenaran. Ini sebagai satu penekanan kepada kita bahawa kadang-kadang ada banyak fake news ustaz ya. Ada banyak program hiburan, ada banyak perkara dekat internet dan sebagainya, tetapi kita tahu bahawa segala-gala yang zon ini dia tidak dapat kacau kebenaran. Jadi bila tuan-tuan baca Al-Quran, dapat kebenaran yang ada ini, kita sebenarnya kena amat committed, amat yakin, dan terus jangan patah balik, jangan ragu-ragu lagi. Dan saya yakin bila tuan-tuan dah dapat kemanisan Al-Quran, susah kita nak patah balik. Ya, kecuali ada juga pada zaman Bani Israel itu, mereka dah dapat Alkitab, tetapi kerana memilih, ya, kalau dalam surah Al-A'raf tu perumpamaan seperti anjing yang menjeli, kan. Pasal dia memilih kebaikan yang short term, jangka masa pendek. Tapi kita doakan kita jadi orang yang berilmu dengan apa yang kita laksanakan. Dan bagaimana kita nak dapat ilmu tersebut? Sudah tentunya sumbernya daripada Quran. Ayat 37 kita nak baca sekali lagi untuk kita jelas, Quran ini bukan buatan manusia, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, tetapi ia adalah anugerah, wahyu, mukjizat dari Allah. Ayat 37 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya melihat di Facebook, sempat melihat bagaimana jelas terpancar wajah-wajah kegembiraan. Walaupun kami di sini tak dapat melihat wajah sahabat-sahabat Al-Quran, tapi apa yang komen di Facebook jelas terpancar kegembiraan dan kesyukuran dapat bersama-sama dengan My Quran Time. Kita diberi uzlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena kuarantin. Okey, duduk kat rumah. Tinggal lagi apakah pengisian kita di rumah? Tinggal lagi apakah pengisian untuk diri kita? Kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan tauhid kepada Allah Al-Quran, maka kita akan bersyukur. Terima kasih kepada Normah Alwi, Adida Daud, Nurmala, Siti Awal, Raja Aznin, Saimah Ismail, Syamila Ahmad, semuanya yang ada daripada Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia lah sedang menyaksikan My Quran. Alhamdulillah. Ada yang kata Saimah Ismail, Jaharkah irama ni senang ikut Ustaz. Jaharkah ni lagu yang pertengahan, dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembik, menyebabkan mudah untuk orang Melayu kita sesuai dengan irama Al-Quran tu. Baik, kita terus baca Jaharkah lagi, tapi mungkin dengan mujawad pada ayat yang ke-38. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 38 insya-Allah. Am yaquluna iftara Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata
كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 38 ini maksudnya adakah layak mereka mengatakan Nabi Muhammad mereka rekakan, katakanlah buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran dan ajaklah sesiapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah jika kamu orang yang benar. Ini adalah cabaran kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kerana di dalam ayat 37 mereka cakap apa? Mereka kata bahawa Al-Quran ni dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Kan? Nabi Muhammad itu di kalangan mereka juga ya, kalau katakan mereka kata Nabi Muhammad boleh buat, okey cuba kamu buat satu kat dalam ayat ini, ayat 38 ini bisuratim mithlih. Satu surah macam yang ada. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini turun di Madinah Ustaz ya, lewat sikit. Bisuratim mim mithlihi, iaitu sebahagian daripada surah. Apa kepentingannya kalau di sini di Mekah ini pasal mereka ni pakar okey buat satu surah, dia ada satu lagi ayat suruh buat 10 surah, yang sini buat satu surah. Tapi bila dah sampai Madinah suruh buat pada ahli kitab, ini dah pakar kitab ni ya, dah ada buat kitab, tolong buat sebahagian surah. Ini nak menunjukkan penghinaan kepada mereka pasal kamu dah ada kitab kan. Kalau kamu pakar sangat, sila buat sebahagian daripada surah. Kerana apa? Kerana sebahagian pun kamu tidak mampu sebenarnya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita nampak ya, kalau kita tengok ayat 37 tadi bahawa Quran ini tidak dibuat-buat, dia membenarkan apa yang telah diwahyukan sebelum ini, wa tafsilal kitab la raiba fi ya, dia menerangkan tidak ada keraguan mir rabbil alamin. Bila diterangkan daripada Rabbil Alamin, maksudnya ialah urusan-urusan kita di dunia ini tuan-tuan sekalian, ianya ada penjelasan di dalam Al-Quran. Kita nak uruskan apa? Nak uruskan keluarga, nak uruskan anak. Kita mungkin, saya sendiri pun Ustaz ya, dulu memang yakin Qurannya ada segala-galanya. Tapi bila orang tanya, tak tahulah kat mana kan. Tapi alhamdulillah dengan mula tadabbur sikit ya, saya yakin tuan-tuan pun dah nampak betul lah yang cakap Quran ada segala-gala yang dulu saya percaya tu, sekarang dah nampak sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan nampak ya, tuan-tuan yang dekat Facebook tu tulis dekat dalam ruang komen Facebook tu, saya makin nampak, mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman bersama Al-Quran bila kita dah lepas 10 juzuk ini. Moga-moga ia adalah satu perkongsian yang memberi manfaat. Sempat nanti kita baca balik lepas kita berehat nanti. Kita nak lihat dahulu perkataan pilihan hari ini, iaitu perkataan bada'a, maksudnya memulakan, berulang 15 kali di dalam Al-Quran, dan ini adalah templak kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Siapa yang mampu memulakan penciptaan? Sudah tentunya tidak ada profesor, tidak ada mana-mana pakar perubatan yang boleh menciptakan sel daripada kosong. Dan kita tahu bahawa kalau tidak ada manusia yang boleh, sudah tentunya ada pencipta kepada manusia yang jangan disyirikkan. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah Ustaz Fas, saya lihat tadi ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang komen, saya mustahil Al-Quran diturunkan selain daripada Allah. Saya makin melihat kebesaran Allah, saya makin mengenali Allah.
10 juzuk yang telah dia belajar ini betul-betul memberi kesan kepada saya. Alhamdulillah, itu satu benda yang sangat membangga, membahagiakan kita semua Ustaz. Betul Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Harapnya itu menjadi saham lah kan. Betul. Kita amalnya sikit ya, Ya. faham pun sikit je. Itulah yang dikongsikan. Tapi sebahagian daripada tuan-tuan ataupun rasanya ramai yang memberi komen tadi Ya, ya. ya. Tambah bahagia lagi sejak saya mula mengikuti tadarus dari My Quran Time ini. Puan Arina Arifin ya, kemudian Rokiah rasa tenang jiwa dengan membaca, faham dan amal. Jadi perkara-perkara ini adalah satu yang diperjuangkan oleh Nabi pada zaman dahulu ya. Kita bersyukur kerana zaman ini kita dengan teknologi je Ustaz kan, tak payah nak hendap-hendap untuk dapat baca al-Quran, dan kita harapkan ia kefahamannya itu kita amalkan, kita perjuangkan bersama sehingga kan anak cucu kita dapat juga merasai nikmat mukjizat daripada al-Quran ini Ustaz ya. Baik, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan sahabat Al-Quran yang saya melihat jelas terpancar wajah kegembiraan, syukur kerana dapat teruskan dengan My Quran Time, dan saya yakin mudah-mudahan ini menjadi asbab kebangkitan Islam selepas ini. Ramai orang bersemangat sekarang ni, tak boleh pergi masjid, semangat nak pergi sangat kan. Mudah-mudahan dengan ujian ini jadi asbab untuk kita bersatu. Betul. Dan Islam makin kuat selepas ini. Ramai orang baca Quran, ramai orang memahami Quran dan untuk mengamalkan Al-Quran. Baik, kita nak ambil sikit tajwid pada hari ini. Sambungan daripada muka surat ke-213, kita nak ambil beberapa contoh ikhfa hakiki. Kita lihat di slide kita pada kali ini untuk segmen tajwid. Ulang kaji praktikal hukum nun mati dan tanwin pada hukum iqlab. Maafkan saya, bukan ikhfa, pada hukum iqlab, iaitu ayat hukum iqlab pada ayat yang ke-27 pada surah yang lain ini. Sayyi'atin bimithliha, bila tanwin bertemu dengan ba, sama ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba. Huruf iqlab ada satu saja, senang saja nak hafal. Tidak ada orang kata payahlah nak hafal. Huruf iqlab satu je, huruf ba. Maka bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba, maka kita kena iqlabkan. Iqlab maksud apa? Ni ulang kaji ni. Penonton-penonton kita, iqlab maksud dia apa? Iqlab ni maksud dia tukar. Kolbun hati kita ni kolbun kan. Sebab tu setengah panggil hukumnya bukan hukum iqlab, hukum qalb. Dan tu lebih tepatlah. Tapi dalam istilah tajwid banyak guna iqlab ataupun diduga disebut sebagai qalb. Sebab hati kita ni bertukar-tukar. Kadang jadi baik, kadang baik sikit, kadang jahat dan sebagainya. Bertukar-tukar, berbolak-balik. Maka kena tukarkan suara nun mati ataupun tanwin tu kepada apa? Kepada huruf mim. Sebab itulah diletakkan tanda mim kecil di atas itu. Maka asal dia sayyi'atin, tanwin kan. Jadi sayyi'atin bimithliha, bacaan gitu. Contoh yang kedua pada ayat 36 dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 36 surah Yunus ini. Hujung ayat, innallaha alimun bima yaf'alun. Panjangkan suara gunnah itu dua harakat. Kemudian alimun, asalnya tanwin nun mati kan. Jadi tukar daripada alimun jadi alimun. Tutup mulut lah. Tutup mulut, sekadar sentuh itu kerana dia berjumpa dengan huruf ba. Tukarkan nun tanwin tu kepada huruf mim dan panjangkan gunnah sekadar tempo bacaan kita. Kalau lambatlah sedikit gunnah tu. Kalau cepat sedikit bacaan kita, cepat sedikit. Iqlab ataupun qalb. Masya-Allah ya, ada kaitan dengan qalb Ustaz ya, dengan hati kita ya. Maksudnya ialah bertukar, dan memang hati kita ni memang selalu bertukar Ustaz ya. Itu yang kita minta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku pada ketaatan pada agama ini. Dan salah satu cara nak menjaga hati ini dengan zikir, dengan menenangkannya dengan zikir, dan salah satu zikir yang besar Ustaz adalah Quran. Ya, ini perkara, dan kita dah pun pelajari iqlab sebentar tadi, senang saja, hurufnya satu je Ustaz ya, satu sahaja. Jadi insya-Allah tak lupa ya, insya-Allah. Dan kita teruskan pada kali ini pada ayat 39 hingga 42. Kita jumpa tadi yang iqlab dekat ayat berapa tadi Ustaz? 36 ya. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan ayat 39 hingga 42. Apakah lagi
peringatan Allah. Dan mungkin kalau tuan-tuan perasan dalam surah Yunus ini, dia pasal surah Makiyah, dia banyak bercakap tentang ketauhidan, kerasulan dan juga tentang hari pembalasan. Tiga perkara ini adalah cara pengurusan psikologi manusia. Ya, kalau Madaniyah ni banyak sosiologi, hubungan manusia dengan manusia lain. Allah. Tapi Makiyah psikologi diri, nak tengok balik dalam diri. Pasal kalau dalam diri kita ni tak kuat, kita ni mudah saja terpengaruh dengan orang lain dalam masyarakat, ya. Jadi ini sebagai reset button kalau kita jumpa dengan surah-surah Makiyah. Jom kita sambung ayat 39 hingga 42. Baik, kita teruskan lagi alunan jiharkah kita pada surah Yunus ini, sambungan sebahagian lagi yang terakhir pada ayat 39 hingga ayat 42. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 39 hingga ayat 42, Allah menerangkan banyak berkaitan dengan syirik di dalam halaman ini dan juga dalam surah Yunus ini. Kerana bila bercakap tentang syirik ini, tuan-tuan, kita faham syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya, Allah nyatakan juga dalam surah Luqman. Kezaliman paling besar ini, zalim ini maksudnya sesuatu yang menggelapkan, sesuatu yang menyebabkan kita stres. Dalam dunia ini, punca stres yang paling besar namanya adalah syirik. Contohnya ustaz ya, kalau ada orang dia kata, oh sekarang ni zaman pandemik kan, susahlah kita nak cari makan kan. Sebenarnya perkataannya itu, bila dia cakap susah tu betul lah dia cakap susah, tetapi kalau dia kata tak ada kot, susah nak cari, tak tahulah, tak ada rezeki kot, dia sudah meletakkan pergantungannya kepada siapa sebenarnya. Kalau dia bergantung pada Allah, Allah itu Ar-Razzaq. Jadi dia akhirnya kata memang susah tetapi Allah ni luas rezekinya, Allah boleh dia bagi. Ada orang bisnes makin jalan contohnya. Jadi itu sebabnya mengapa di dalam cabaran pandemik yang ada, tuan-tuan sekalian, kita perlu menguatkan keimanan. Dan surah Yunus ini mengingatkan kita dalam ayat 39, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum ketahui dengan sempurna dan belum diperoleh penjelasannya. Istilah yang digunakan di sini, bimalam yuhitu bi'ilmi walamma yatihim ta'wiluh. Mengapa orang mendustakan Allah SWT? Mengapa orang tidak mendustakan pada Nabi, mendustakan kepada kitab Al-Quran, tak nak baca lah, tak penting kot Quran ni. Mengapa orang buat begitu? Kerana satu, dia tak ada ilmu yang menyeluruh, Ustaz. Kalau dia dah ada ilmu menyeluruh, ya, Allah berikan, ataupun dia dapat idea, konsep, Quran ini datang daripada Tuhan. Kan? Tuhan ni powerful. Tuhan ni memang penyayang.
baik saya dekat dengan perkataan yang Maha Penyayang daripada saya dekat dengan perkataan daripada orang yang kadang-kadang sayang kadang-kadang tak sayang. Jadi itu bila dia dapat ilmu yang menyeluruh. Walamma yatihim ta'wiluh, dia tak dapat penjelasan. Salah satu penjelasan tentang ta'wiluh ini apabila sesuatu itu berlaku dia baru sedar, ya. Jadi ada orang yang dia tak ada ilmu dan dia tidak sedar hakikat sebenar sesuatu perkara, maka itu yang menyebabkan dia mendustakan. Contohlah, ada orang kata bahawa Ustaz, ya, tak apa kot, kita tak payah pakai face mask, sanitizer, tak penjarakan ni alah rapat je kan. Kalau nak kena juga, kalau tak kena. Pasal dia tak kena lagi. Betul. Kalau dia dah kena, ahli keluarga dia dah kena, ya. Pasal ilmu tak menyeluruh satu, tapi yang keduanya ialah dia tak kena, ya. Itu yang dikaitkan dengan walamma yatihim ta'wilu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Sebenarnya apa yang dibuat oleh psikologi orang yang mendustakan ini sebenarnya sama juga dengan orang-orang sebelum ini. Zaman Firaun sama, zaman Madian contohnya dengan Nabi Shu'aib, mereka mendustakan, ataupun kaum Ad, Samud, semua dia itu mereka ada psikologi bahawa mereka tak ada ilmu pun. Mereka tidak ada kefahaman sebenar, itu yang menyebabkan mereka memandang enteng kepada wahyu, kepada rasul yang dihantar. Jadi bagi kita pelajarannya apa tuan-tuan? Ialah kalau kita tak tahu, jangan buat keputusan terburu-buru. Itu point dia. Jangan cakap alah tak pentinglah baca Quran ni kan. Dia tak ada kesan kot pada keluarga kita. Kalau baca Quran daripada pagi sampai petang, boleh jadi kaya ke? Jangan segera mengeluarkan perkataan itu, kerana itu hadir kerana dalam hati itu berlaku pendustaan. Maka Allah kata apa pada orang begini? Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Perhatikan kepada orang yang zalim pada zaman dahulu. Apa jadi pada mereka? Adakah mereka bila lawan pada Nabi Musa mereka menang, lawan Nabi Hud mereka menang? Kalau tak percaya juga, kita kena melawat tempat itu Ustaz, ya. Melawat Madian, pergi Mesir. Ustaz kat Mesir dulu Ustaz nampak kincir air, nampak piramid kan. Apa pengalaman? Share sikit Ustaz dekat Mesir tu. Perasaan Ustaz bila melihat Al-Quran, Ustaz hafal, melihat piramid depan mata. Allah, memanglah kalau kita kata Al-Quran betul-betul mukjizat kan. Dia cerita aku satu benda yang memang berlaku, dan kesannya sebahagiannya Allah Taala tinggalkan supaya kita dapat ambil pengajaran. Sebab tu kata tengok tadi orang kata kita kata cerita mukjizat Nabi hebat begini kan. Betul. Kadang-kadang orang-orang yang muka Islam kata, so mana aku nak tahu? Kita bagi Quran je, dibaca Quran, subhanallah, dia akan kenal Tuhan, dia akan kenal kisah-kisah yang sangat hebat. Sebab dia mukjizat. Ini mukjizat kan, yang masih kekal sampai sekarang. Dan inilah yang kita selusuri setiap hari tuan-tuan. Wa minhum, ada orang yang dapat diberikan Quran ini yang yu'min, iaitu beriman. Wa minhum man la yu'minu bihi, ayat 40, ya, yang tidak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, Allah lah yang mengetahui bil mufsidin, ya, bukan mereka ini sebagai perosak, tetapi mereka ni ejen perosak, ya. Mufsidin ini mewujudkan perosak-perosak yang seterusnya. Jadi itu kesan bila Quran ini, bila syirik ini tidak, ataupun kalau syirik itu sudah masuk dalam diri seseorang, Quran pula tidak masuk dalam diri seseorang, dia akan menjadi makhluk perosak. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa Quran ini perlu install dalam diri anak, dalam diri pendidik, dalam diri pemimpin. Kalau tidak diinstal tuan-tuan, maka masuklah makhluk perosak dalam diri orang itu. Awalnya baik, anak comel, tetapi bila dia membesar, dia masuk memimpin, dia akan jadi perosak yang mengeluarkan rasuah, memberi idea yang pelik-pelik. Dia sanggup mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya. Kerana apa? Kerana mereka sudah habis dia punya keimanan yang ada itu, ataupun ia tinggal sedikit saja di dalam diri. Ayat 41 untuk kita sama-sama melihat ini sebenarnya ada kaitan dengan surah sebelum ini, surah At-Taubah Ustaz. Surah At-Taubah awal saja ada perkataan bara'atum minallahi wa rasulih. Di sini ada perkataan bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kita baca sekali lagi ayat 41. Ini surah Makkiyah. Surah Taubah surah Madaniyah. Jadi sementara kita baca ini, cuba kita fikirkan mengapa ini turun dekat Mekah, yang sana turun dekat Madinah, apa kaitannya? Jawapan selepas ini lah Ustaz, ya. Kita baca dahulu. Baik, jom kita baca terlebih dahulu ayat 41. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم. Dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu tidak bertanggungjawab terhadap apa yang aku lakukan dan aku pun tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, jadi ini adalah apa tuan-tuan sekalian? Kalau di zaman Makkiyah ini adalah barak secara ideologi, ya, barak secara teori ataupun konsep dalam diri. Jadi maksudnya dalam diri kena beritahu bahawa saya tak ada kaitan dengan amalan kamu yang buruk, saya tak bertanggungjawab, ya. Saya terasing, saya terbebas, saya tak nak bersekongkol dengan kamu. Tapi ini di peringkat bukannya ada kuasa, bukan ada kuasa. Bila kita flashback balik kepada surah nombor 9, surah At-Taubah ayat pertama itu, yang itu bila dah ada kuasa. Bila dah ada kuasa, okey, kamu bagi 4 bulan, lepas ini kamu buat syirik, kamu buat rosak ini, kamu get out daripada kawasan ini pasal kamu mengganggu kawasan keamanan di sini. Jadi bila surah ini disusun nombor 10 selepas surah At-Taubah, nak ceritanya apa tuan-tuan? Dari masa ke semasa bila kita baca, bila kita ada kuasa, kita kena berlepas diri, asingkan orang makhluk perosak. Tetapi kalau kita tidak ada kuasa, dalam diri kita kena bina, saya tidak suka perasuah. Ketika kita tak ada kuasa, kita adik-adik mungkin baca surah Yunus ayat 41 ini, saya ni masih belajar lagi, saya ada mindset saya tidak mahu jadi perasuah pada suatu hari nanti. Ini kesan apabila kita membaca ayat 41 dan ayat 42. Allah menyatakan, dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi adakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti. Mereka ada apa tuan-tuan? Mereka ini ada telinga. Mereka ini boleh mendengar, tapi Allah gelarkan mereka ini summu, pekak. Ya. Mengapa jadi begitu? Kerana bila mereka boleh dengar Quran, ya, mereka boleh mendengar Nabi bercakap, tetapi dalam hati mereka itu, akal mereka itu tidak digunakan untuk fikir dengan cara yang baik untuk mengelakkan daripada mara bahaya yang ada. Jadi itu sebabnya bagi kita gunakan akal betul-betul. Ya, itu sebabnya Quran ini mengajar high order thinking, berfikir aras tinggi sebenarnya. Gunakan telinga, gunakan mata. Besok kita akan tengok pasal mata pula pada ayat yang ke-43. Masya-Allah. Telinga dan mata ini adalah sumber info, tapi gunakan akal, berfikir aras tinggi, dan berfikir aras tinggi itu menyebabkan kita beremosi aras tinggi sehinggakan, ya Allah, saya mesti menghargai kepada perjuangan Quran. Saya mesti menghargai kepada ketauhidan pada Allah, dan itulah asas untuk kita terus dilindungi oleh Allah. Istilahnya yaqilun. Yaqilun ni daripada perkataan iqal ataupun akal. Kalau kita di Saudi Ustaz, ya, ada yang pakai getah tu, orang panggil dia igal kan, untuk mengelakkan jatuh dia punya kain tu. Maka bila kita guna akal, insya-Allah kita tidak akan mudah terjatuh dalam kehidupan kita. Membawa pada resolusi akhir kita halaman 213. Yang pertama, bina keimanan teguh dengan melihat penciptaan manusia. Ya, makin kita lihat kita diciptakan, tengok baby lahir, kita makin teguh iman kita, tidak lagi kita syirikkan selain daripada Allah SWT. Yang kedua, cari dan usahakan hidayah dan kebenaran setiap masa dengan mematuhi peraturan Allah SWT, bukannya membuat keputusan dengan tidak merujuk kepada Al-Quran. Yang ketiga, jangan ikut prasangka dalam hidup beragama dan kebenaran. Sebagaimana dalam ayat 36 itu, kita mestilah mengikut kebenaran dengan ilmu, dan ilmu itu sudah tentunya daripada wahyu Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa Allah pimpin kita bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, Tuhan kami mohon keampunan kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, kami menyesali akan perbuatan salah silap kami. Ya Allah, ampunkanlah untuk kami. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, pandangkanlah kami dengan pandangan daripada rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, janganlah Kau murkakan kami. Ya Allah, sungguh kami menjadi orang-orang yang rugi jika Engkau tidak memandang kami. Ya Allah, ya Allah, kami sangat berharap kepada rahmat pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Allah, Kau angkatlah wabak ini daripada kami ini. Ya Allah, ya Allah, kami dengan rendah diri, ya Allah, memohon, ya Allah, mengakui kekuasaan-Mu, ya Allah. Sudilah kiranya Engkau angkat wabak ini, ya Allah. Hilangkanlah wabak ini daripada kami ini, ya Allah. Kami rindu untuk solat berjemaah, ya Allah. Kami rindu untuk bertemu dengan ibu dan ayah kami, sanak saudara kami, ya Allah. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Aqsa kepada orang-orang Islam, ya Allah. Bersihkanlahnya daripada Yahudi dan seangkatan dengannya, ya Allah. Sungguh Engkau lah yang Maha Pemurah, Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya, dan terus Allah memimpin kita dengan kebenaran, dan inilah yang kita ingin bina, perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran dengan ideologi daripada Allah SWT. Kita ingin sebarkan dalam masyarakat agar psikologi manusia yang terbina adalah psikologi yang benar, yang lurus, bukannya tukfakun. Dan ini juga cara berfikir yang kita ingin bina dalam masyarakat ya. Apabila bertawakal, kita berikhtiar. Tahniah kepada rakyat Malaysia yang telah mendaftar untuk vaksin sebagai satu usaha kita. Kita jelas usaha tawakal adalah kaedah di dalam Al-Quran. Kembali kita insya-Allah bertemu dalam siri ulangan, dan halaman 214 kita akan ikuti pada hari esok insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.